patut siap 3 biji, sampai hari ini satu pun tidak siap. Mahkamah mendapati apa yang saya jawab itu betul. Bagi saya bukan kemenangan Dr. Mujahid. Kemenangan itu adalah kemenangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama kami di Netsat TV dan anda masih bersama kami dalam rancangan dalam episod yang terbaru untuk minggu ini. Kita bersama dengan tetamu kita, siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Mujahid, Dr. Mujahid Yusof Rawal yang merupakan Naib Presiden Parti Amanah Negara dan juga pengerusi PH Perak dan juga ahli Parlimen Parit Buta. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Seri. Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama masih. Biasanya rancangan ini akan memaparkan soalan-soalan yang agak panas kepada Datuk Seri dan saya harap Datuk Seri bersedia untuk menjawab untuk rakyat di luar sana. Baik, kalau kita lihat Datuk Seri ini, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal, seorang pemimpin figura politik yang sangat terkenal di Malaysia. Di samping itu, Datuk juga sentiasa dilabelkan sebagai, quotekan dia sebagai mangsa fitnah orang. Okey, mangsa fitnah orang, dan ketika Datuk Seri menjadi Menteri Agama sekaligus pelbagai fitnah dilemparkan oleh pihak di sana untuk menjatuhkan Datuk Seri. Persoalan saya di sini adalah kenapa mereka sangat suka untuk memfitnah Datuk? Adakah kerana ada dendam yang belum terlerai atau bagaimana? Saya Azam Wazir sendiri tidak ada jawapan kenapa saya menjadi sasaran. Mungkin mereka suka kat saya. Tapi yang saya boleh nampak isunya lebih kepada soal politik. Baik. Apabila melihat kita dari Parti Amanah memegang jawatan dan portfolio Menteri Agama yang secara terus dan langsung menangani isu-isu agama, maka di situlah serangan-serangan untuk dia melihat dan memandang rendah kita. Baik. Dan cuba mengurangkan pandangan orang ramai terhadap keupayaan kita bagi menangani isu-isu di dalam pentadbiran Islam. Contohnya mereka mengatakan saya menteri semua agama. Saya dikatakan menyokong LGBT. Saya dikatakan menjual aset tabung haji. Saya dikatakan lunak kepada orang bukan Islam. So perkara itu lebih kepada sifatnya politik daripada ianya satu kebenaran. Baik. Dan sudah jelas terbukti dengan apa yang mereka lontarkan fitnah itu atas sebab apa saja yang tersirat di balik kebencian mereka itu. Allah SWT telah memberikan kita pertolongan dengan menjawab soalan-soalan itu, bukan sekadar kita berbahas dan mempertahankannya, tapi juga telah dibuktikan di mahkamah. Baik. Bahawa isu-isu ini semua adalah karut dan tidak ada asasnya. Antaranya isu LGBT, antaranya isu tabung haji. Dua kes tentang isu tabung haji kita telah menang di mahkamah dengan keputusannya menyatakan bahawa ianya satu fitnah. Segala tuduhan dan tuhman itu ya sama ada ditarik balik, itu menandakan tak betul dan kita menang, ataupun dibawa ke mahkamah dan kita menang. Itu isu dia. Jadi di mana yang kata fitnah itu? Adakah Datuk Seri merasakan bahawa Datuk Seri akan menjadi mangsa pada ketika itu? Saya bercakap pada ketika itu adalah kerana mungkin naratif yang dibawa oleh pihak yang ketika itu menjadi pembangkang adalah untuk mengatakan kepada rakyat kononnya institusi agama terancam pada ketika itu dari diserang tabung haji. Sebab itu saya kata institusi yang mentadbir urusan Islam ini dilihat sebagai target yang terbaik, sasaran yang terbaik bagi mereka memenuhi kehendak mereka untuk diskredit apa yang telah kita jaya lakukan, dan sebab itulah saya menjadi mangsa. Walaupun apa yang diserang itu tidak substantif dari segi ianya satu fakta, tapi dia lebih kepada menimbulkan persepsi kepada orang ramai bahawa kita gagal untuk mentadbir Islam. Jadi kita tengok apa saja yang jadi masalah dikaitkan dengan Islam. Pemandu mabuk dikaitkan dengan Islam. Adib dikaitkan dengan Menteri Agama. Isu sajak dikaitkan dengan agama. Isu tabung haji yang asasnya adalah untuk memulih, tiba-tiba menjadi untuk menjual. So perkara itulah yang saya kira lebih pada soal politik untuk memenuhi sama ada dendam kesumat mereka maupun untuk melihat kita ni tidak berdaya untuk menjaga pentadbiran Islam. Baik, isu fitnah tabung haji menjadikan YB, kalau ada media mengatakan bahawa YB menang 3-0, sebenarnya 4-0 sebelum ini. Sebelum ini adalah siapa? Ya, sebelum ini isu Dr. Kamaruzzaman Yusof, saya menang pada tahun 2018 apabila dia mendakwa kita adalah kuda tunggangan DAP. Dan kita telah berjaya menyaman dan akhirnya kita menang. Dengan dia mengaku bersalah dan dia menarik balik segala serangan dia bahawa saya adalah tunggangan DAP. Dan inilah yang antara dimumukkan di dalam masyarakat Melayu. Bermakna kita telah menang dalam hal ini
bukan dengan berhujah di luar, tetapi kita menang di dalam mahkamah. Ada merit yang kuat bahawa itu adalah satu tuduhan, satu fitnah yang tidak ada apa-apa asas kebenaran dia. Kemudian kita menang isu LGBT dengan Harakah yang telah menulis tentang sokongan, kononnya saya menyokong LGBT dan menyebabkan maksiat berluasa kerana saya menyokong LGBT, dikaitkan dengan isu sajak dengan kegagalan kita. Nah, tiba-tiba bawa ke mahkamah, kita menang lagi. Mereka tarik balik dan mereka memohon maaf. Bermakna itu adalah satu fitnah. Dan yang ketiga, kita dengan Ashraf Wajdi. Dr. Ashraf Wajdi yang ketika itu menyerang saya telah melepuskan saham tabung haji di dalam TNB bernilai 2.6 bilion. Itu satu fitnah. Bagi menggambar ke orang, tengok Mujahid jual aset, Mujahid jual saham yang untung sebagainya. Saya bawa ke mahkamah, menang lagi. Bahawa akhirnya dia tarik balik, bahawa dia menarik balik itu menandakan dia telah pun mengakui itu satu fitnah. Dan yang terkini isu Ustaz Ahmad Dusuki yang ini pelik sikit. Dia saman saya. Dia saman saya lawan di mahkamah untuk mempertahankan diri. Akhirnya mahkamah mendapati apa yang saya jawab itu betul dan apa yang dia kata kat saya itu tak betul. Maka itu satu jari kemenangan. Bermakna 4-0. Baik. Kalau bercakap tentang Ketua Pemuda UMNO, Datuk Ashraf Wajdi Dusuki. Okey, sebelum ini, Datuk Seri, apa yang Datuk Seri lakukan apabila memaafkan beliau dan sebagainya? Betul, ramai di antara yang tidak puas hati dan sebagainya, tetapi dari sudut yang lain, ramai memandang itu merupakan satu kemenangan yang besar. Okey, daripada pihak kita, PH sendiri yang menjadi mangsa, tapi kita memaafkan dengan berjiwa besar seperti itu, merupakan sesuatu kemenangan juga. Komen daripada Datuk Seri. Yang penting dalam hal ini dia memperakui bahawa itu satu yang fitnah. Dengan dia menerima permintaan hakim untuk tarik balik sebagai satu keputusan. Dan yang ketiga, setelah kita melihat dia menarik balik dan dia pun menyebut bahawa dia menganggap itu satu yang tidak betul, bagi saya itu sudah satu kemenangan. Dan kemenangan ini yang patut diraikan. Tidak perlu saya dilihat sebagai nak ambil kesempatan untuk balas dendam. Nanti orang akan kata ini peribadi. Sedangkan isunya bukan saya. Isunya adalah tabung haji. Apabila tabung haji berjaya diselamatkan, berjaya dibuktikan tidak berlaku penyelewengan, tidak berlaku apa yang didakwa, bagi saya bukan kemenangan Dr. Mujahid. Kemenangan itu adalah kemenangan tabung haji. Tabung haji itu lebih besar dan penting daripada tubuh badan Mujahid yang kerdil ini. Cuma saya menjadi sasaran, biarkan. Tapi yang penting tabung haji dapat dipertontonkan dengan satu image yang akhirnya hari ini orang dapat terima bahawa ia satu kejayaan. Tidak berlaku jual aset, tidak berlaku melupuskan saham yang didakwa itu, tidak timbul jual kepada orang bukan Islam yang dimomok-momokkan itu. Bermakna kita telah berjaya dan fitnah telah kalah dalam hal ini. Kita patut raikan kemenangan tabung haji, bukan diri saya. Baik, terima kasih Datuk Seri untuk jawapan itu. Semoga terjawab dan terungkai apa yang dipikirkan oleh mereka atau umbi dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat, Datuk Seri adalah pencetus kepada gagasan Melayu bermaruah. Dan ia merupakan satu gagasan yang sangat disokong. Okey, ada yang melihat ianya merupakan sesuatu gagasan yang sangat hebat, tetapi ada juga persepsi setengah yang mengatakan bahawa apa kurangnya jika dibandingkan dengan gagasan-gagasan lain yang membela Melayu, perkauman dan sebagainya. Komen Datuk Seri di situ? Pastinya tanpa penjelasan kepada orang ramai, orang akan menganggap sama. Tetapi ia sangat berbeza dari sudut apa yang kita ada hari ini sebenarnya adalah kegagalan kepada konsep Melayu itu. Dan kita telah dapat saksikan apa yang berlaku dalam kes SRC, dalam kes 1MDB, dan dalam kes rasuah-rasuah yang melibatkan ketua-ketua, pemimpin-pemimpin daripada parti politik yang kata dia berjuangkan Melayu. So, tak mungkin sama yang kita buat. Takkan kita nak buat sesuatu untuk mengulangi kegagalan ini. Takkan kita nak buat sesuatu untuk mengulangi kehancuran ini. So, apa yang kita buat ialah kita memperkenalkan satu gagasan yang melibatkan Melayu yang sifatnya itu lebih kepada Melayu yang ada nilai, yang ada maruah, menolak rasuah, menolak sesuatu sikap yang tidak ada integriti. Dan yang lebih penting, Melayu yang kita tunjukkan ialah yang ada idea. Idea-ideanya progresif. Idea-ideanya itu memajukan orang Melayu. Nah, kalau kita kombinasikan antara nilai dan juga idea ini, itulah yang membentuk naratif Melayu yang kita bawa. Dan lebih penting pada itu, Melayu ini yang menjadi tonggak kepada negara kita hari ini, siapa saja yang memerintah, akan memberi kesan yang positif kepada kepelbagaian kaum yang ada, ketika mana
inilah yang mereka menanti Melayu yang dapat melindungi mereka, yang mereka dapat duduk di bawah perlindungan Melayu-Melayu yang lebih berintegriti. So, saya menafikan sekeras-kerasnya persamaan yang menanggap bahawa apa yang ada hari ini dengan apa yang kita nak buat lebih kurang sama sahaja. Sedangkan ia sangat berbeza dan ia memerlukan satu lonjakan kepada orang Melayu untuk keluarkan diri daripada kepimpinan yang gagal untuk membela orang Melayu ini kepada kepimpinan Melayu yang bermaruah, yang itu yang kita perjuangkan. Baik, insya-Allah. Baik, kebelakangan ini Datuk Seri dianggap sebagai, saya quotekan dia juga, sebagai hero oleh rakyat Malaysia apabila Datuk Seri dengan beraninya mendedahkan tentang isu OPV. Datuk Seri, berani jawab ini. Saya ingin Datuk Seri berkongsi dengan para penonton di sana tentang kesusahan OPV ini. Silakan. Isu OPV ini muncul setelah isu LCS. Baik. Dan apabila kita membuat sedikit kajian, kita dapati ia lebih kurang sama saja. Apa dia sama tu? Duit dah keluar, Baik. 500 juta, patut siap 3 biji, sampai hari ini satu pun tidak siap. Baik. Nilai keseluruhan projek itu 739 juta. Baik. Bermakna 70% duit sudah selesai. Ya. Tapi satu OPV pun tidak sampai. So ini isu dia. Maka kita pun buat carian. Bila kita buat carian, projek itu diberi tahun 2017. Baik. Daripada Kementerian Kewangan untuk Jabatan Perdana Menteri yang waktu itu mengambil tanggungjawab menjaga APMM, iaitu Angkatan Penguatkuasaan Maritim Malaysia. So 3 OPV ini sangat strategik dari sudut nak menjaga air negara, kerana apa yang ada dalam aset APMM kapal-kapal ini sudah obsolete atau usang. Baik. Dia dah tak boleh nak menangani cabaran-cabaran. Lebih 50 tahun katanya. Ya, cabaran-cabaran nelayan dan juga pirates dan sebagainya. Maka sebab itu kita dalam RMK 11 telah meluluskan untuk 3 projek 3 FPV ini. Tapi malangnya bila saya buat carian, kita dapati di sana beberapa perkara yang menimbulkan soal integriti. Satu, kenapa duit dah belanja 500 juta tapi kapal tak siap-siap. Yang kedua, kita boleh tengok OPV 2, OPV 3 masih lagi di peringkat yang sangat-sangat awal untuk kita boleh ada optimis dia boleh siap pada jangka masa yang ditetapkan. Dan yang ketiga, ada konflik of interest. Tabung Haji Heavy Engineering dulu bawah tabung haji, tapi masa zaman kita dah pindahkan dia kepada UJSB, adalah syarikat yang bermasalah dan dia tidak ada kepakaran di dalam shipbuilding. Maka diminta untuk JV ataupun joint venture dengan satu lagi syarikat, iaitu Destiny Berhad. Baik. Destiny Berhad ni ada shipbuilding dia. Sekarang shipbuilding itu sudah pun dah orang panggil wind up dah. Gulung 3 dah. Sebab dia tak bayar tax dan sebagainya. So saya terkejut melihat macam mana nak siap ni. Hari ni satu pun tak siap lagi. Ni ada lagi 2 macam mana? Dan syarikat yang diberikan tanggungjawab itu dalam keadaan yang bermasalah. Tabung Haji Heavy Engineering sudah pun senaraikan di dalam bursa pada 5 September baru ini. Ini akan menimbulkan berbagai masalah. Shipbuilding yang saya kata tadi dengan Destiny, shipbuilding itu sudah tutup kedai dan Destiny dah serah balik. Maksudnya jual saham dia kepada semuanya dimiliki sekarang oleh Tabung Haji Heavy Engineering di bawah syarikat Tabung Haji Heavy Engineering Destiny yang asalnya shipbuilding. So Tabung Haji yang 100% own the project sekarang ini melalui Tabung Haji Heavy Engineering and Shipbuilding tidak ada kapasiti untuk menyiapkan dia. So something must be wrong here. Saya tak ada jawapan. Saya dengan membuat kajian yang ringkas boleh mengandaikan ada isu-isu tata kelola kewangan yang culas, ada konflik of interest dan sebagainya. Maka saya minta PAC lah. Alhamdulillah, saya rasa kemarin tak silap saya, main dulu kata saya, PAC melalui Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri telah respon apabila diasak oleh wartawan. Dia kata PAC boleh bila-bila masa buat siasatan. Jadi saya hanya menunggu siasatan daripada PAC dan saya bersedia untuk memberi apa sahaja maklumat dari sudut apa yang saya buat kajian untuk memastikan offshore petrol vessel ini dapat kita selamatkan untuk jadi satu kenyataan bagi menjaga perairan negara. Sama macam LCS saja. Baik.
Baik, terima kasih untuk jawapan itu Datuk Seri. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat, Datuk Seri merupakan Menteri Agama ketika Pakatan Harapan selama 22 bulan sebelum langkah syarikat berlaku. Okey, kalau sekiranya dikatakan PRU 15, insya-Allah Pakatan Harapan berjaya kembali ke Putrajaya dan YB diberikan kepercayaan semula untuk memegang jawatan yang sama Menteri Agama. Adakah YB bersedia untuk menerima jawatan yang sama ataupun portfolio yang berbeza, ataupun YB rasa macam ada setengah-setengah orang belum puas untuk membuktikan bahawa beliau mampu untuk merubah sekian-sekian, bila berpeluang lain dia akan bagaimana dengan YB? Wah, pertamanya isu pelantikan menteri tak menteri itu bukan personal saya lah, bukan peribadi saya. Itu ditentukan oleh keperluan pembentukan kabinet daripada kerajaan yang menang. So saya tidak ada apa-apa orang kata special perasaan terhadap apa saja yang saya pernah pegang. Maksud perasaan tu tak semesti saya akan mesti ke situ. Saya serah kepada kebijaksanaan kerajaan yang kalau dibentuk atas kemenangan Pakatan Harapan Rakyat ataupun Pakatan Harapan, maka saya rasa mereka yang lebih berhak menentukan di mana saya perlu berada. Baik, terima kasih. Harapan Datuk Seri untuk PRU yang ke-15 ini dalam konteks Grand Coalition Pakatan Harapan? Besar, kerana sudah terbukti bahawa kegagalan Perikatan Nasional dan kerajaan Datuk Ismail Sabri yang kita tak tahu kerajaan apa dia telah benar-benar membuka minda tentang kegagalan, dan apabila kita mengulangi kegagalan yang sama, ini satu perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Oleh kerana itu harapan saya sangat besar untuk rakyat Malaysia melakukan perubahan demi melihat masa depan negara, supaya kita boleh move forward dan kita boleh membentuk sebuah negara yang bebas rasuah, dan lebih penting tonggak orang Melayu yang memimpin itu adalah pimpinan Melayu yang bermaruah, dari rasuah bermaruah, dari pimpinan yang rasuah kepada kepimpinan yang bermaruah. Itu cita-cita dan harapan saya. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami selama 20 minit ni dalam rancangan Berani Jawab. Terima kasih sekali lagi. Kami di Next Step mendoakan selamat maju jaya untuk Datuk Seri, terutama dalam kes OPV, dan juga selamat maju jaya untuk terus berjuang untuk Pakatan Harapan, khususnya untuk Parti Amanah Negara. Terima kasih Datuk Seri. Jumpa lagi. Itu saja untuk malam ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Jumpa lagi.